Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih sahabat saya Al-Padri Ustaz Napiah selaku pengacara majlis. Yang saya hormati Saudara Ahmad Suhaimi, Muhammad Yassin dan ahli jawatan kuasa pengurusan, seterusnya naik Presiden Kanan, naik Presiden dan seterusnya seluruh warga kerja Bank Rakyat, bank pilihan anda. Dulu tahun 1954 tuan-tuan dikenali dengan Bank Agong ataupun nama panjangnya Bank Agong Kampung, bekerja sama-sama Persekutuan Tanah Melayu dengan Tanggungan Berhad. Lah, panjang betul nama. Kalau nak taja Salam Baitullah tak cukup skrin tulis nama, mujur pendek jadi Bank Rakyat aja. Kali terakhir kita berjumpa pada tahun yang lalu pada 8 Oktober tahun 2013, hari Selasa jam 11 pagi di Dewan Serbaguna Bangunan Bank Rakyat sempena Hari Kreativiti dan Inovasi Bank Rakyat 2013, yang mana saya diminta menyampaikan syarahan bertajuk Transformasi Diri. Dan saya percaya tuan-tuan pun majoriti dah lupa dah apa yang kita bincangkan itu. Maknanya hari ini 15 Oktober 2014 genaplah 372 hari ataupun 1 tahun 7 hari yang jika dipecahkan bersamaan 53 minggu, 8,928 jam, 535,680 minit, 32,140,800 saat. Dipanjangkan umur dan bertemu pula pada petang ini membincangkan satu tajuk seperti yang dinyatakan tadi, kompeten dan yakin. Tajuk ini akan tamat jam 5 petang nanti. Hadirin hadirat sekalian, seperti yang pernah kita ungkapkan, mana-mana organisasi amat menitik beratkan kepada peranan yang dimainkan oleh seluruh pihak pengurusan dan warga kerja dalam usaha nak meningkatkan kualiti kerja kita. Saya kira Bank Rakyat agak kehadapan dalam soal menitik beratkan peranan yang dimainkan oleh seluruh warga menerusi slogan rakyatnya itu tadi. Tibalah giliran kita hari ini pada huruf K-nya dan juga Y-nya, kompeten dan yakin. Dan ini sebahagian daripada ikhtiar kita untuk nak memastikan peningkatan kualiti. Ada setengah jabatan, kementerian, syarikat, dia buat 5S. Ada 5S, seiri, seiton, seikon, apa cakap Jepun lah. Kalau cakap Melayu, sisih, sapu, susun, sepok semula, sorok, lebih kurang begitulah yang diamalkan. Banyaknya yang sepok semula itulah. Jadi Bank Rakyat nak mengelakkan sepok semula, dibuat rakyat lagi senang, tak ada orang nak audit daripada luar. Persoalan yang pernah kita bincangkan, apa masalah utama dalam membentuk kualiti kerja? Kita dah bincang tahun lalu beberapa konsep. Pertama kita bawa konsep Joseph Moses Juran, pengembang teori 80-20, karya Federico Damaso Pareto. Orang panggil gambar rajah Pareto 80-20, tu kita dah bincangkan. Kita juga dah bincangkan tentang teori dari Profesor Kaoru Ishikawa, quality circle-nya, fishbone diagram, analisa proses industri, yang 5 perkara man bla 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 bla, tulang ikan itulah. Kita juga dah bincangkan juga pada tahun lalu Philip Bayard Phil Crosby, pengasas teori DIRFT, D-I-R-F-T, Doing It Right the First Time, yang memperkenalkan juga teori Zero Defects, yang merupakan step yang ketujuh daripada 14 step quality improvement processes. Kita dah bincangkan benda ni lepas, wallahu alam ingat ataupun tidak. Kita juga bahaskan perbezaan antara setiap pendekatan untuk quality, sama ada secara gradualis menggunakan cara Kaizen ataupun secara inovatif, secara mendadak, great leap, lompatan yang lebih kuat, ataupun kita cadangkan gabungkan semua pendekatan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kaizen plus inovasi plus spiritual. Cuma untuk tahun ini kita kembangkan tajuk ini sebab kita nak betulkan untuk membentuk budaya kerja yang bagus, tak semesti kita perlu lahirkan pekerja yang baik-baik saja. Bukanlah bermakna Bank Rakyat akan jadi sebuah organisasi yang hebat kalau semua ahli-ahli dan warganya itu terdiri daripada orang hok berjuruh belaka, lebay belaka, tak ketawa, tak apa, astagfirullahalazim sama, astagfirullahalazim, azan semayang tepi pintu lah, memang jaga betul semayang.
Sebab kalau semata-mata baik, soal baik kita dah bahaskan tahun lepas. Kalau semata-mata baik itu tidak cukup lagi. Sebab kalau sekadar orang tu niatnya betul, ada ikhlas, bertanggungjawab, bekerjasama, ya, kita tak nafikan. Kita memerlukan orang baik-baik untuk cemerlangkan organisasi kita. Tetapi baik saja tidak mencukupi. Salah satu aspek paling mustahak sekali adalah kompeten ataupun kecekapan. Baik tak cekap tak guna. Baik juga boleh buat, insya-Allah. Insya-Allah, astagfirullahalazim. 3 hari tak siap lagi. Memang akhlak mulia, sopan santun, jalan tunduk depan orang. Kita tak cekap, letih company kita begini. Sebab itu soal kecekapan bukan soal yang asing dengan agama Islam. Pernah ada satu hadis sahih, kisah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasul, bagilah saya peluang kerja. Saya tak ada kerja ya Rasul. Saya penganggur. Bagilah saya duduk. Sebab Nabi ni orang jarang bincangkan. Nabi ni dia ada banner satu organisasi dekat Madinah. Orang bayangkan Nabi ni duduk masjid, menyandar duduk tiang masjid begitu. Tak, dia ada pejabat, ada pekerja, ada pegawai. Dia ada SUSK dia, siswa sulit kanan dia ada Anas bin Malik, Huzaifah Al-Yamani, Bilal bin Rabah. SUSK turus 3. Tu lagi tinggi tu. Yang lain jusasi je. Dia yang paling tinggi Bilal bin Rabah. Jadi Abu Zar mohon jawatan. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni, bagilah saya kerja masjid ke, tukang azan ke apa ke. Apa jawab Nabi? Fadaraba bihi yadihi ala mankibih. Kata Abu Zar, Nabi tiba-tiba tepuk bahu aku dan Nabi ketawa. Summa qala ya Abu Zar, innaka dha'ifun. Hei Abu Zar, mu ni dok rok. Dok rok tu bukan tidak rok. Dia ni mu lembek, mu orang lemah. Innaka dha'ifun, awak orang lemah. Wa innaha amanatun, wa innaha yaumal qiyamah jizyun wa nadama illa man akhazaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha. Kecuali orang yang boleh pegang jawatan ini adalah orang yang kuat, kerana jawatan ini nadama wa khizyun. Benda kau akan menyesal pegang jawatan. Kau akan merasa stres dengan kerja ini. Jadi bermula daripada itu, Abu Zar Al-Ghifari tidak pernah diberi apa-apa jawatan sepanjang Nabi berada di Madinah. Hadis ni hadis Muslim, hadis nombor 1725, hadis sahih. Abu Zar orang baik, lebih lebay daripada kita lagi. Bahkan ketika Abu Zar masuk Islam, dia dari kelompok Bani Ghifar. Puak gabak dia tak masuk Islam lagi, dia je masuk Islam. Dan dia masuk Islam pun bukan dengar ceramah, dia tengok muka Nabi je. Dia tengok muka Nabi, dia pun mengucap. Nabi tanya, tak nak dengar taklimat dulu ke, penerangan tentang Islam? Tak ya, saya tengok muka awak, awak orang baik dah. Dia jenis orang baik. Bila dia masuk Islam, Nabi tak bagi sebarkan, kita buat cara rahsia dulu. Tak, dia semangat. Dia balik kampung berdakwah, pukul dia orang, berdarah-darah kena pukul. Dia semangat dengan dakwah, dia semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi orang sebaik itu pun masih tak dipilih oleh Nabi SAW. Sebab tak cekap. Dan kita mengata Abu Zar tak cekap bukan menghina sahabat, tidak. Tapi mengatakan sahabat pun masyarakat. Ada yang pandai bekerja, ada yang tak pandai bekerja. Soal iman, yes, Abu Zar sangat hebat. Contoh yang lain, di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar, Sayyidina Umar telah lantik satu orang gubernur di sebuah tempat bernama Hims. Hims ini terletak di Syria sekarang. Dihantar seorang gubernur baru namanya Sa'ad bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Dia pun hantar. Sa'ad bin Amir tolak jawatan itu peringkat awal. Dia kata, saya tak boleh buat kerja ni tuan. Saya bukan pemimpin. Saya adalah pengikut yang baik. Leader saya tak boleh. Follower saya okey. Umar kata, tak apa. Saya dah tengok awak punya performance. Awak boleh dah jadi wakil cawangan kita di Hims. Jadi pergilah dia tugas di Hims. Dia duduk di sana lebih kurang 3 bulan. Rakyat di sana hantar surat komplain pada Umar, bertimbun-timbun surat komplain. Terkejut Sayyidina Umar. Antara komplain yang orang biasa sebut tentang Sa'ad ini adalah, pertama, dia ni gubernur yang mana hanya keluar rumah selepas matahari tinggi. Artinya dia masuk ofis lambat. Matahari tinggi baru dia sampai ofis. Yang kedua masalah dia, malam dia tak nak melayan rakyat. Dia bertugas siang saja. Malam tak boleh.
Yang ketiga, masalah dia ni dalam sebulan dia akan ada sehari dia tak akan masuk office langsung, dan dia tak akan nak jumpa orang langsung. Ada satu hari dalam sebulan. Dan yang keempat, masalah dia ni kalau mesyuarat jawatankuasa pengurusan ni selalu pengsan. Asal puasyarat pengsan, asal mesyuarat pengsan, tak tahu apa sebab. Bayangkan kita berada kedudukan Zainal Omar, komplain banyak ni. Akhirnya Omar kata, apa sebab gini ni? Dia tak percaya sebab dia tak nak dengar sebelah pihak. Dia panggil Sa'ad Al-Jumahi balik ke Madinah. Dia pun tanya, Sa'ad, awak buat malu pada saya. Saya pilih awak, saya dah cari yang terbaik untuk wakil kerajaan kita di Syria. Kenapa awak buat masalah? Sa'ad tanya, apa masalah saya tuan? Dia bacakanlah, pertama sekali, rakyat komplain, jabatan kerajaan komplain. Awak keluar rumah, matahari dah tinggi. Apa hal? Kata Sa'ad, gini tuan, saya ni nama je Gubernur. Gubernur ni kalau sekarang menteri besar. Dulu Omar Al-Khattab tu presiden. Dia Perdana Menteri, ni menteri besar. Jadi kata Sa'ad, saya ni sebenarnya anak ramai tuan. Pagi-pagi sebelum anak saya nak tinggalkan, isteri saya nak tinggalkan, saya kena siapkan makanan dia orang dulu. Sebab saya pergi kan petang baru balik. Zaman tu tuan-tuan, kita minum pagi ni mana boleh macam sekarang, boleh beli nasi lemak, buah pokok, boleh beli roti 7-Eleven siap-siap. Zaman tu nak makan kena buat. Jadi pagi-pagi buta saya kena uli tepung, siapkan buat tandori apa semua, barulah saya pergi office. Mana buat breakfast dulu. Omar kata, yang kedua ni, kenapa kamu tak sedia melayan masyarakat malam hari? Begini tuan, bukan nak tunjuk baik. Saya siang dah bekerja untuk manusia, malam saya nak kerja untuk Allah lah pula tuan. Saya nak beribadah, nak manja dengan Tuhan. Takkan malam pun saya nak berkhidmat lagi. Yang ketiga, Afzal, awak dalam sebulan ada sehari tak nak layan orang, tak nak jumpa masyarakat, tak nak dengar aduan rakyat. Apa hal? Gini tuan, saya ni macam saya sebut tadi, nama je saya Gubernur. Miskin saya ni tuan. Saya ada 2 helai jubah saja. Jadi kalau dalam sebulan ada sehari tu bila basuh, 2 sekali basuh. Jadi saya tak ada pakaian tuan, takkan pakai kain plekat pergi office. Jadi itulah pakaian saya, kebetulan salah ke rotationnya, kena 2 pula cuci. Jadi saya duduk rumah lah tunggu kering baju. Dalam hati Omar kau miskin sangat Gubernur aku ni. Yang keempat, Afzal awak pensan semua. Asam surat pensan, malu dengan orang. Gini tuan, saya ada masalah psikologi trauma. Bahasa saya lah. Dia cerita masa jahiliah dulu tuan, saya pernah tengok Khubab Al-Arad radhiyallahu anhu dipanggang oleh tuan dia. Macam Bilal bin Rabah 4 batu, ni Khubab Al-Arad dia kena bakar macam kambing Ramadan bupi tu. Pusing gitu. Tu orang panggil kebab tu kan, Khubab Al-Arad. Jadi saya tengok dia kena panggang, nampak lemak menitik apa semua. Bila saya teringat tuan, bila tengok api saya teringat, itu saya pensan tuan. Baik, apa penilaian Omar Al-Khattab? Wahai Sa'ad, kamu ni orang baik. Tapi kamu tak sesuai untuk jawatan ini. Lalu Sa'ad bin Amir Al-Jumahi dipecat daripada jawatan Gubernur. Ini yang kita sebut kompeten. Tuan-tuan jangan ingat kalau ambil semua tok lebay kerja bank rakyat, lalu kita akan jadi bagus. Tak, itu bukan segala-galanya. Salah satu aspek terpenting juga adalah kecekapan, kompeten. Tapi kalau cekap tak baik, huru-hara juga pejabat kita. Cekap, tapi kayaknya kuat sapu duit, kuat menipu, tak masuk kerja pun susah juga. Jadi dua-dua ni umpama sayap kiri, sayap kanan. Itu yang pertama, kompeten. Tak boleh lebih-lebih, masa tak banyak sangat. Yang kedua, keyakinan ataupun why duduk pada perkataan yakin atau keyakinan. Kenapa keyakinan ini sangat mustahab? Salah satu sebab doa tertolak, kata para ulama, ialah apabila seseorang itu berdoa dan dia tak berapa confident doa itu diterima. Ada orang pesen begitu. Dia doa tapi hatinya menolak doa tersebut. Ya Allah, ampunkanlah segala kesalahan aku, masukkanlah aku dalam surga. Malas mayang surga apa? Hati dia sendiri cakap. Tak boleh, kena minta sungguh-sungguh. Ud'u'ullah wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah dan kamu benar-benar yakin akan doa kamu itu akan dijawab oleh Allah. Sebab itu orang tak yakin, Tuhan tak suka. Dalam berdoa saja perlukan keyakinan, mentelah lagi dalam bekerja. Sangat memerlukan kepada confident. Manusia yang tak confident, dia tak akan berjaya dan tak akan jadi apa-apa pun organisasinya.
Teringat saya ada satu kisah dongeng zaman dulu. Petani kita cerita banyak ya. Ada satu tikus. Tikus ni dia pening kepala sebab selalu kena kejar dengan kucing. Jadi dia pun jumpa tukang sihir. Wahai pakcik tukang sihir, boleh tak tukar saya ni jadi kucing? Saya dah pedak jadi tikus. Apa pasal? Asyik kena kejar saja. Tak daya saya nak jadi kucing, saya nak kejar pula kucing. Si tukang sihir pun jampi-jampi, pup, jadilah kucing. Oh, dia pun action. Bila dia jadi kucing, dia dikejar pula oleh anjing. Dia pun tak daya kejar dia anjing, mengadu lagi pada tukang sihir. Tukang sihir, boleh tak tukar saya jadi anjing pula, supaya saya ini boleh mengejar pula anjing-anjing yang lain. Bila sudah jadi anjing, dia dikejar pula oleh pemburu-pemburu untuk mendapatkan anjing bagi dia bawa memburu. Jadi dia minta pula nak jadi singa, biar pemburu takut. Bila dia jadi singa, dia minta lagi tukar nak jadi manusia pula. Maka kata tukang sihir, awak ni tukarlah jadi apa pun, selagi awak punya hati tu hati tikus, sampai kiamat pun awak tak akan berjaya menghadapi apa juga masalah. Sebab body itu boleh ubah, tapi dalaman itu, hati, tak confident menjadi tikus, tak confident menjadi kucing, sampai bila-bila pun awak tak akan berjaya. Sebab itu confident sangat mustahak, keyakinan. Teringat saya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia pernah berdoa pada Allah, Tuhan, tolonglah tunjukkan pada saya siapa kawan saya dalam surga. Jadi Allah pun beri makluman pada dia, pergi ke sekian-sekian tempat penjual daging, orang muda. Musa pun mencari, jumpalah dia anak muda. Anak muda ni memang jual daging. Nabi Musa perkenalkan diri, muda ni teruja. Lalu dia pun mengajak Nabi Musa datang ke rumah ambil barakah. Okey, dia pun pergi. Memang niatnya nak pergi tengok di rumah apa amalan budak ini. Budak ini sampai di rumah, dia pergi ke dapur, dia masuk ke bilik, pergi ke dapur, masuk ke bilik, ulang-alik. Nabi Musa heran, dia buat apa? Rupanya bila Nabi Musa semak dan cek, dia ini memang amalannya tiap hari, bila dia ambil, bawa balik daging dari pasar, dia rebus, buat sup, dia bagi mak dia makan. Mak dia uzur. Setiap kali maknya disuapkan dengan sup itu, apa doa maknya? Allah majal jalisamu, Allah majal imni jalisamu safil jannah. Tuhan, jadikanlah anakku ini kawan Nabi Musa dalam surga. Budak ni setiap kali suap mak dia doa begitu, dia marah mak dia. Mak, minta pun agak-agak lah mak. Minta saya masuk surga dengan Nabi Musa. Saya begini je jual daging, bukannya ustaz. Mak ni sudahlah doa pelik-pelik. Tapi sebab maknya confident, suap lagi, Allah majal ibni Musa jalisa Musa fil jannah. Tuhan, jadikanlah anakku ini teman Nabi Musa dalam surga. Nah, kerana keyakinan, dapat anak dia jadi kawan Nabi Musa dalam surga. Itu sebab hadirin hadirat, warga dan rakyat sekalian, orang yang yakin itu petanda dia rasa bahawa Allah sentiasa bersama dengan dia. Orang yang tak ada keyakinan, dia akan merasakan dia menghadapi masalah dalam hidup. Itu sebab bila kita bulan puasa, kita tengok berapa ramai di kalangan kita yang pada hari biasa macam sekarang, kalau pagi dia tak breakfast, pukul 10 dia tak minum, pukul 11 dia tak kena teh lagi, dia rasa sebu lain macam, angin naik kepala, ngak macam rasa migraine sebab tak ngeteh lagi. Ataupun tengah hari tak makan, 12.30 sampai pukul 1 tak boleh keluar orang ramai, itu jam jadi sebu, satu badan lain, berpindah mata berjalan. Ya, tapi bulan Ramadan Al-Mubarak, sahur pun tak dan, tapi molek ada sampai maghrib tegak jalan. Apa sebab? Keyakinan pada Allah. Geng-geng ni, geng-geng ngisap rokok, kalau biasa daripada pagi lah sampai sekarang ni pukul 4 lebih ni tak merokok lagi ni, oh memang mabelah betul lah. Jalan huyah ayam gini macam madrak lah. Apa sebab tak kena nikotin dengan tembakau? Tapi bulan Ramadan, daripada pukul 5.30 sebelum bila ketuk mikrofon nak azan subuh tu lah, kita berhenti sampai maghrib, tak ada masalah. Lalu depan kedai rokok biasa je, lalu depan kopi tiam Cina, India, isap rokok biasa je. Tapi sekarang bau rokok terus nak pening sebab tak jumpa rokok. Kenapa bulan Ramadan boleh gagah? Sebabnya bulan Ramadan kita yakin pada Allah. Itu sebab masa kita buka puasa, apa doa kita? Allahumma laka sumtu
Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kita dah, Tuhan, sebab engkau aja aku puasa ni. Kalau sebab perkeliling arahan syarat naik pangkat, tak ingin aku tak naik pangkat, tak apalah. Tapi sebab engkau aja aku puasa ni, tahu? Bukan sebab bini aku suruh, bukan sebab mufti fatwa ada, sebab engkau je suruh. Jadi apabila kita buat tu kerana dia jaga kita. Ini orang yakin. Maka hadirin hadirat sekalian, siapa nak tambah keyakinan pada Allah, kena selalulah telefon Allah Ta'ala. Berapa nombor telefon Allah Ta'ala? 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Ini nombor, jangan terceceh. Kalau terceceh, payah kita buat panggilan. Besok orang ceceh nombor 2, start terus nombor 4. Mana masuk lain? Kalau telefon tak cukup nombor, cakap dengan robot je lah jawabnya kita. Nombor yang anda dah tak ada dalam perkhidmatan kami. Itu kalau telekom lah. Kalau handphone, perempuan dia punya robot. Kalau telekom Malaysia, lelaki robot empah teruk cakapnya. Tapi 24434 ni nombor hotline, selalu engage. Maka Allah Ta'ala buka satu lagi line, namanya direct line. Masa bila boleh guna direct line ni? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah, di luar waktu puncak. Kalau siang itu agak mahal. Siang seminit 30 sen, malam 3 minit 10 sen. Kenapa murah? Orang lain tidur, kita seorang gode nombor itu. Berapa nombornya? 22222222223. Wa minal lail fatahajjat bih, nun di kenangan malam kamu bangun tahajud pada aku. Orang tahajud, Allah bagi dia keyakinan yang mantap, tawakal yang sangat tinggi. Saya percaya tuan-tuan di sini pernah dengar cerita tentang penakluk Konstantinopel, namanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki. Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia bangga sebab namanya pernah disebut oleh Nabi SAW. Walaupun jarak antara mereka itu hampir 800 tahun. Nabi tak sebut nama direct, tapi Nabi sebut sumbangan. Masa zaman Nabi, masa gali parit perang Khandak, perang parit, Nabi ketuk parit tu agak keras, banyak batu-batu kerikil. Ketika Nabi ketuk, Nabi berdoa. Nabi sebutlah akan jatuhlah Rom. Kemudian Nabi sebut lagi la tuftahannal Konstantiniyatu. Nabi kata akan bukalah pintu Konstantiniyah. Konstantiniyah ini kalau sekarang kita panggil Konstantinopel. Konstantinopel ni nama lama kepada Istanbul di Turki hari ini. Nabi pun sebut akan terbukalah pintu Istanbul. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik general yang dapat menakluknya. Wala ni'mal jaish zalikal jaish, dan tentera terbaik adalah tentera yang dapat menakluknya. Hadis ini kita boleh jumpa dalam Musnad Imam Ahmad jilid keempat muka surat 335. Saya kena nyatakan sebab ada orang petikaikan kisah ini. Konstantinopel ataupun Istanbul ini kita panggil sebagai Istanbul. Bak kata Napoleon Bonaparte, kalaulah dunia ni sebuah negara, maka yang layak jadi ibu negara dunia Istanbul. Istanbul antara kota yang paling indah bagi tuan-tuan yang pernah pergilah. Istanbul sangat cantik. Dia duduk antara Asia dengan Eropah, dikelilingi oleh Bosphorus, Marmara dan juga Golden Horn. Begitu cantik sekali. Dan orang tak pernah berjaya jajah di bawah kuasa Rom sebab dia punya laut ada rantai dan dia buat tembok yang sangat besar. 4 lapis tembok, tingginya 25 kaki. Tidak ada orang yang berjaya menakluki Konstantinopel. Jadi bila Nabi sebut berjaya, siapa yang dapat inilah tentera terbaik, orang Islam teruja untuk pergi. Umpama contohlah, ni contoh saja. Katakanlah Nabi pernah sebut siapa yang dapat masuk ke dalam White House tanpa ditangkap, maka inilah orang paling hebat. Seolah begitulah, kita gila White House, macam mana nak masuk tanpa ditangkap. Itulah soalan pada zaman itu. Maka ramai sahabat yang usaha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah usaha tahun 34 Hijrah. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan pernah cuba tahun 84 Hijrah.
Zaman dia yang Abu Ayyub Al-Ansari meninggal dunia, lalu dikebumikan di Istanbul, yang budak Ammar apa Allah yarham tu dapat kubur sekali dengan kawasan kubur Abu Ayyub Al-Ansari itu. Begitu Sultan Sulaiman Abdul Malik tahun 91 Hijrah, tak berjaya juga. Harun Ar-Rashid tahun 165 Hijrah pun gagal juga. Sultan Bayazid 3 tahun diserang, 1391, 1397, 1400. Begitu juga Sultan Murad tahun 825 Hijrah pun gagal. Tapi akhirnya pada 20 Jamadil Awal tahun 857 Hijrah bersamaan 29 Mei 1453 Masihi, barulah kota Konstantinopel berjaya ditawan oleh seorang sultan namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Soalnya macam mana dia boleh dapat? Confident level dia, itu yang paling mustahak. Sultan Muhammad Al-Fatih dia guna strategi yang tak pernah terfikir oleh orang sebelum ini. Dia gunakan seramai 250,000 tentera. Masa dia mohon daripada Kementerian Pertahanan untuk kerahkan 250,000, Menteri Pertahanan hampir pengsan. Tak ada orang dah. Habis 250,000 semua tentera. Ini gamble betul ni. Tapi apa dia buat? Bukan pergi serang, tapi dia kepung. Dia kepung Konstantinopel itu 54 hari. Dan diarahkan sebanyak 400 buah kapal. Bila kapal nak masuk, tadi saya sebut ada rantai dalam laut. Jadi kebijaksanaan Muhammad Al-Fatih, sebab Nabi pun pernah kata dia punya general number one, dia punya tentera number one juga. Apa sebab? Kapal 400 buah tak boleh masuk. Jadi apa yang mereka buat? Sultan Muhammad Al-Fatih arahkan tenteranya pikul kapal daripada pantai Baksiktas naik ke Bukit Galata. 3 batu jaraknya. Tentera-tentera Rom yang sedang seperang pakai teropong tengok dari atas, tengok kapal naik bukit, ngak. Dia kata ini port ni bukan askar biasa ni, kapal naik bukit, ngik naik bukit. Memelah, sebab kan Nabi sebut ini tentera terbaik sekali. Dia boleh pikul 70 kapal, masuk dalam Istanbul, dia campur ke dalam sungai, dia terjun ramai-ramai, naik semula kapal. Dan daripada pihak artileri pula berdiri 10 das meriam. Meriam ini dia panggil meriam basilika. Kalau tuan-tuan kaji sejarah, meriam basilika ini wallahu alam lah, katanya dibuat di Melaka ketika itu. Anak ke tumpang sejarah juga, tumpang katanya buat di Melaka. Dia meriam itu 1400 pound atau 635 kilo satu meriam. Pelurunya saja 300 kilo satu buah. Kalau dia ditembak, nak masukkan tu hampir 2 jam, sekali tembak boleh sampai 3 km. Teknologi zaman itulah, dan bunyinya boleh dengar 20 km. Dia hantam, akhirnya 800 tahun Nabi sebut Konstantinopel jatuh. Persoalan, macam mana dia boleh berjaya? Bukan kerana strategi pengurusan ketenteraan, tidak. Rupanya Sultan Muhammad Al-Fatih ni, selepas dia berjaya menaluki Konstantinopel, dia tukar gereja Hagia Sophia jadi masjid. Sampai sekarang jadi masjid. Didirikan solat Jumaat pertama. Dia pun beritahu dengan pegawai kagak dia, kapten kagak dia, tanya kita punya anggota siapa boleh jadi imam. Kapten kagak jawab, semua boleh jadi imam tuanku. Ginilah, tanya dia beberapa soalan, awak tanya dia, siapa boleh jawab, jawab, tak boleh jawab, tak payah. Jadi kapten kagak ni pun baca, tuan-tuan sekalian, kita punya sultan tanya siapa layak jadi imam, angkat tangan. Semua angkat tangan. Okey, yang pertama nak tanya, siapa sejak pada akhir balik sampai umur sekarang tak pernah tinggal sembahyang fardu berjemaah? Sila bangun. Semua bangun. Rupanya tenteranya 250,000, sembahyang jemaah tak tinggal. Tanya ke tuanku, macam mana tuanku? Semua berdiri ni. Next question. Dia pun tanya. Next. Siapa sini daripada akhir balik sampai umur sekarang ni tak pernah tinggal sembahyang rawatib? Sila berdiri. Mana siapa pernah tinggal duduklah. Semua berdiri, 250,000. Solat sunat rawatib ni sembahyang sunat sebelum selepas fardu. Kita kan lepas azan ada solatnya. Kemudian fardu ataupun ada yang selepasnya, ada yang sebelumnya, ada yang sebelum dan selepas. Rawatib kita panggil, ba'diyah qabliyah. 250,000 semua buat rawatib. Tanya tuanku, jangan rawatib pun buat juga ni. Next question. Siapa sini yang seumur hidup daripada dia balik sampai sekarang, dia tak pernah tinggal sembahyang tahajud? Sila berdiri. Daripada jumlah itu adalah suku yang bangun. Mana ada yang pernah tinggal.
Tapi salah seorang yang tidak duduk siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Rupanya dia daripada kecil ayah dia ajar tak tinggal sembahyang tahajud. Dua, tiga. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak berjaya dunia akhirat, tahajud jangan lupa. Salah satu cara mendapat keyakinan daripada Allah. Salah kita nak tahajud apa? Tak terkejut. Nak tahajud buat apa? Syarat tahajud tidur. Tak terkejut. Tak boleh lah. Baik, hadirin hadirat sekalian, di penghujung ini mari kita bincang bagaimanakah kita sama-sama nak memantapkan keyakinan. Masalah hari ini kita tengok di sekeliling kita, ada orang dia rasa dia serba kekurangan. Oh, saya ni tak pandai sangat, saya dulu ambil pengajian sastra saja, bukan pengurusan perniagaan. Oh, saya ni tak handsome sangat, kalau mesuaratkan tak ada orang nak pandang muka saya. Saya ni tak cantik, yang datang semua cantik-cantik, nanti kan semua tak nak tengok saya. Dia merasa dia serba kekurangan, kurang tinggi, kurang handsome, kurang harta, kurang ilmu, kurang pengalaman. Orang yang merasa serba kekurangan, dia takkan dapat confidence level yang sangat tinggi. Sebab itu ayuhlah kita, walaupun kita ada kekurangan, kita kena ingat Allah ada beri kita kelebihan. Orang Afrika, maaf kalau kita sebut, orang Afrika kulit mereka hitam. Banding dengan kita ni dah gelap dah. Tapi orang Afrika dia punya rambut dengan kulit sama warna. Walaupun orang kita ada kahwin dengan orang Afrika, itu jodoh masing-masing. Mungkin pada dia cantik. Namun walaupun orang Afrika ada kekurangan, tapi Tuhan bagi dia kelebihan. Orang Afrika, dia walaupun muka tak lawa, namun dia lari paling laju dalam dunia. Bangsa dia kederat kuat. Kita orang lelaki-lelaki kalau orang Afrika lari je lah tuan-tuan. Banyak kelebihan yang kita tak boleh lawan dengan dia. Physically, mentally, spiritually. Banyak dia gagah, ya Rabbi, orang Afrika. Bayangkan Usain Bolt, orang Jamaika, 100 meter dia boleh lari 9.58 second. Bawah 10 second. Walaupun mukanya hitam begitu, Allah bagi dia kelebihan. Gagah perkasa. Tengok orang kalau kahwin dengan orang Afrika, action. Oh, aku kahwin dengan orang Afrika. Apa sebab? Orang Afrika tengok dia jalan macam mana, kita debar. Tapi Allah tarik pula kekurangan. Walaupun orang Afrika gagah, boleh lari laju, tapi tidak ada orang Afrika yang berjaya panjat gunung Everest. Apa sebab? Tak ada orang hitam yang berjaya panjat gunung. Why? Wallahu a'lam. Soalan-soalan yang payah nak dijawab. Umpama kita di Malaysia, kenapa orang Cina tak jual roti canai? Kan susah nak jawab tu. Atau kenapa orang India tak jual durian? Payah juga nak jawab tu. Artinya jangan kita rasa inferiority complex. Ada kekurangan kita, Tuhan bagi kod lain. Macam kita duduk dalam dewan yang begini indah, dilimpahi oleh cahaya-cahaya yang bersinar. Yang buat cahaya mentol ini asalnya dibuat oleh seorang yang sangat jauh lebih kurang kekurangannya daripada kita. Siapa yang cipta mentol ini? Yang cipta mentol ini namanya Thomas Edison. Thomas Edison, dia ni ketika kecil dia diserang demam cacar yang menyebabkan dia jadi cacat pendengaran. Bayangkan kita menggunakan ciptaan seorang OKU pada petang ini. Dia jadi cacat pendengaran, tapi dia cipta mentol ni tahun 1879. Masa dia cipta mentol ini, dia cuba sebanyak 9,999 kali. Dan kali yang ke-10,000 baru mentol tu menyala. Dia tak pernah give up. Dan akhirnya bukan setakat mentol, tapi dia ada 1,093 hak cipta yang dipatenkan di Amerika. Walaupun kita ada kekurangan, jangan main-main, Tuhan boleh bagi kita kelebihan yang lain. Termasuklah juga dalam bidang muzik, semua orang kenal dengan Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, maestro muzik dunia terkenal. Tahun 1798, dia pendengarannya merosot. Akhirnya dia jadi pekak total. Tapi dia tak pernah kecewa. Dengan kekurangan dia itu, dia masih terus berkarya. Dan hasilnya dia telah hasilkan ciptaan masterpiece dia yang sampai sekarang kita kenal, Sinfonio Eroica, iaitu simfoni nombor 3 in E flat major. Apa lagu itu? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Itu orang pekak buat tu. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Terus jadi disco selalu. Maka marilah kita
warga bank rakyat sekian, think positif. Malu kita tengok pada haiwan di sekeliling. Di rumah kita ada cicak kan, petang kan malam kan, cuba perhati perangai cicak. Cicak ini dia think positif. Bayangkan cicak dia berjalan atas siling rumah kita, kita bukan pernah bagi makan pun cicak. Siapa sini pernah bagi makan cicak? Sebaik-baik kita tak ingin, lestik lagi ada. Tapi cicak tak pernah kecewa duduk di rumah kita, suka ya. Berapa kali lestik je tak, semacam je. Cicak dari segi logik, dia tak pernah komplain pada Allah. Padahal cicak, makanan dia semua benda terbang. Dia pula tak ada sayap. Ya, logiknya dia berhak buat demonstrasi. Berhak. Tuhan, ini tidak adil. Saya cicak, tak ada sayap, makanan semua yang terbang, mati lah macam ni. Tidak adil. No. Sebab cicak tahu Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi mengasihani. Memang makanan dia semua yang terbang. Allah pun cerdik, bagi dia tak payah sayap, tak payah terbang, tapi lidahnya fleksibel. Cicak cari makan duduk saja. Lalu nyamuk lalat, blup, dan jelek lidah dapat makan. Sebab cicak tak pernah komplain pada Tuhan. Dia punya tahap positif thinkingnya sangat tinggi. Sama macam burung. Burung pagi-pagi kita nak pergi kerja pagi-pagi buta tu, nampak burung berterbangan di sekitar Kuala Lumpur ini. Burung bila keluar dari sarangnya menuju ke bandar, dia pergi cari rezeki. Nanti dia balik petang, masa dia nak pergi, dia tak tahu apa rezeki dia akan dapat. Kadang dia balik tengah hari atau petang, ada masa dapat rezeki lebih, dapatlah bawa makanan untuk dia dan anak-anak yang sedang menunggu di sarang. Ada masa makanan tu hanya untuk anak-anak saja. Ada masa dia saja yang cukup. Dan ada masa dia tak pernah bawa balik apa-apa pun. Dan tak ada orang bagi makan burung kecuali Little India dekat sini sajalah. Tapi walaupun burung tak tahu rezekinya apa hari itu, burung masih lagi pagi-pagi buta, masih boleh berkicau riang, boleh menyanyi macam tak ada masalah. Terbang, tak tahu lagi nak makan apa ni. Balik adalah sikit mongok gitu. Pagi esok menyanyi lagi. Tak pernah kita tengok ada burung bunuh diri, tak pernah. Terbang langgobah. Kau apa? Kecewa pak. Enggak ada makannya pak. Kuala Lumpur bersih banget gitu. Kan di BKL suka nyapu sampah. Tak ada sampah pak. Tak pernah. Rezeki kita dah jangka. Tuan-tuan bangun pagi nak pergi office di sini, jalan Travers, boleh teka nak ngeteh di mana? Aku nak minum apa hari ni? Yang makan apa? Roti telur, roti tampai apa semua. Ni kita nak keluar kan, kita dah tahu makanan kita apa. Dah diletak dan disusun pun. Mi gitu. Mi. Kita tahu burung dia tak tahu apa pun rezeki dia, tapi dia boleh menyanyi. Kita baru tak tahu bila gaji, dah pening kepala. Pening. Tak tahu bila gaji je. Tapi burung tahan sikit. Ada satu lagi binatang yang lebih bahaya sekali, namanya cacing. Cacing ni saya gelarkan OKU total. Total lah kalau bahasa kita. Cacing dia tidak ada kelayakan untuk survive. Bayangkan cacing tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada telinga. Dia ada mulut dengan perut je. Tapi tak pernah seumur hidup kita tengok cacing bunuh diri, tak pernah. Relax, bahkan tanya geng-geng mengair. Kalau cari umpan cacing, gemuk-gemuk cacing duduk dalam tanah. Wahai warga baik rakyat sekalian, malu kita dengan cacing. Cacing tangan pun tak ada nak buat kerja. Kita ada otak, ada tangan, ada kaki. Jadi kalau diuji oleh Allah, janganlah lebih teruk daripada burung. Yang kedua, selain pada think positif, jom kita optimislah dalam kehidupan. Orang optimis ni orang yang berani menghadapi, menerjang kehidupan ini. Sebab itu, kita perlu ada keberanian. Ramai orang bila ditimpa masalah terus mengundur diri dan akhirnya mati dengan masalah itu. Lawan. Teringat saya, petang ni kita cerita binatang saja ya. Kadang belajar binatang bagus ke? Ada seekor keledai jatuh dalam perigi buta, menjerit minta tolong. Tuan dia cari jumpa. Dia tengok dalam perigi, dia kata aku kalau nak keluarkan haiwan ni kos tinggi ni, nak cari backhoe apa semua, satu kerja. Dia pun kira-kira
Natang ni pun dah lama dah usianya. Kira kambuh je lah. Lala dah masuk kuya buta, kebumikan je lah terus. Keldai ni dia tak tahu perancangan bos dia ni. Dia tak tahu. Ambil masa sikit, dah pukul 5, sikit saja. Oh, dia ingat, selamatlah aku ni, bos aku selamatkan aku. Dia tak tahu bos dia kira nak membunuh dia. Jadi rupa bos dia panggil orang kampung, bawa skop apa semua, masukkan tanah dalam perigi. Keldai ni yang tadi gembira, confident diselamatkan, tiba-tiba terasa tanah kena atas kepala. Kelepuk, kelepak, kelepuk, kelepak. Ini tanah. Bos aku ni nak bunuh aku rupanya. Dia menangis. Menangis. Merontalah dia ditimpa tanah. Tuan dia pun sedih juga. Tak ada arah lah, keldai, aku terpaksa bunuh engkau. Dalam keadaan keldai menangis, tiba-tiba mereka dapati keldai tu diam. Kenapa keldai diam? Dah mati ke intai? Rupanya tak. Keldai ini dia sedang keluar daripada perigi itu. Caranya, ketika tanah itu masuk atas kepala dia, dia goyang-goyangkan badan dia, tanah jatuh, dia pijak pula di atas tanah itu. Orang hentam sekali lagi, dia goyang-goyang-goyang, jatuh tanah, dia pijak lagi. Dan akhirnya dia dapat keluar. Apa pelajaran untuk kita? Keldai itu kita, tanah itu masalah yang tiap-tiap hari menimpa kita. Tuan-tuan kalau ditimpa oleh masalah dan tuan-tuan menangis sampai bila-bila tak boleh selesai. Selesaikanlah, hadapilah, terjangilah segala badai itu. Caranya bila ditimpa masalah, jangan diam. Goyang-goyang-goyang. Itu pandailah nak buat pocor-pocor ke, nak buat kebaya robik ke, pandai-pandailah. Janji mesti mau goyang-goyang-goyang-goyang. Nanti masalah turun, kita pijak pula atas masalah, keluar daripada itu. Ini dok bila ditimpa, mampus situ lah. Lantakkan je, confident. Sebab itu kata Al-Mutanabbi, ramai manusia ini dibunuh bukan oleh makhluk lain, tapi dibunuh oleh sifat penakutnya. Kata Al-Mutanabbi, orang berani hanya mati sekali, tapi orang takut dia mati beribu kali. Ada satu sastrawan terkenal di barat namanya Grace Hopper. Kata dia, a ship in port is safe. Kapal kalau dia parking dekat pelabuhan, memang kapal itu akan selamat. But that is not what ships are built for. Tapi kapal dia bukan dicipta untuk parking. Kapal sail out to sea and do new things. Itu tujuan cipta kapal. Memang apabila kapal dia letak di pelabuhan, kita selaku yang menengok akan nampak, wah besarnya kapal, gagahnya kapal. Tapi kapal bukan dicipta untuk diparkingkan. Kapal dicipta dan dia akan lebih bermakna bila dia berada di tengah samudera yang luas terbentang. Sebuah kapal dia mesti mengharungi lautan, menghadapi terjangan ombak, melewati rintangan badai, baru namanya kapal. Kalau sekadar parking, bukan kapal namanya. Justru itu keberanian, menghadapi setiap masalah. Tak berani itulah jadi yang dia parking tepi pelabuhan saja. Sebab itu tuan-tuan, ada satu pesanan dari Roberto Guezita. Dia ni pasapor belah Eropah sana. Saya terjemahkan. Kalau kita mengambil risiko, mungkin kita akan gagal. Tapi kalau kita tak mengambil risiko, maka pasti akan gagal. Kalau ambil, mungkin. Tapi kalau tak ambil langsung, pasti. Risiko terbesar adalah apabila kita tidak melakukan apa-apa langsung. Dek kerana tak nak ambil risiko. Macam contoh Kuala Lumpur, 5.30 jam. Nanti pukul 6 jam, pukul 7 jam. Kenapa? 3 golongan. Hak pertama, government. Orang kerajaan balik. Yang kedua, swasta. Yang ketiga, orang yang tak nak jam dua-dua masa tadi, dia akan jam pula pukul 7 kakak. Sama saja. Tapi yang tak nak ambil risiko, tidur pejabat lah jawabnya, pukul 10 kamu balik. Sedar-sedar anak UPSR. Lah nak periksa dah anak aku. Dah hari duduk pejabat, tak nak langgar langsung. Tak nak mengharungi langsung. Harungilah. Ada satu penjual, sebab tuan-tuan ni kita bisnes ya. Ada satu penjual kereta terpakai, penjual kereta baru dekat Detroit, Amerika Syarikat, namanya Joe Girard. Joe Girard ini bukan penjual kereta biasa, dia dapat anugerah Guinness World Record sebagai World Greatest Salesman tahun 66 sampai 77. Bayangkan dalam dunia ada rekod salesman terbaik dunia. Tuan-tuan kalau yang nak banyak buat apa tu, nak jumpa dengan pelanggan apa, baca kisah Joe Girard. Dia sekarang jadi penceramah motivasi. Boleh jemput jugalah untuk isi slot. Macam mana dia jadi berjaya.
Dia punya rekod memang tahap gila Cadbury lah tuan-tuan. Memang tahap gila betul lah. Halal dah tak? Silap betul. Memang tahap gila betul lah ya. Bayangkan purata sehari dia boleh jual sehari 6 kereta baru. Sehari. Bukan goreng pisang cheese. Kereta. Kalau goreng pisang cheese itu tak pelik. Jual kereta baru 6 butir sehari. Paling banyak dalam sebulan dia boleh jual 174 buah kereta. Paling banyak dalam setahun dia boleh jual 1425 kereta. Dan masa dia bersara 1 Januari 1978, dia dah jual total 13,001 buah unit kereta. Kereta brand new, bukan used car. Bila orang tanya kepadanya, awak ini memang terror betul jual kereta macam jual goreng pisang. What is the because? Itu soalan saya lah. What is the because? Kata Joe Girard, ini mudah. If opportunity doesn't knock, build a door. Falsafah kan? Kalau peluang tak datang, buat pintu, sebab dia akan ketuk pintu kita. Oh, ini orang-orang berjaya dalam dunia. Orang biasa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ringkas lah. Yang ketiga, never underestimate. Estimate itu bahasa kampung saya. Estimate. Never underestimate your potential. Kita macam awal tadi lah kita cerita, kita rasa kita tak mampu lakukan. Oh, insya-Allah Tuhan bersama kita. Ada satu cerita ni, kita belajar dengan tempayan pula ya. Ada 2 tempayan. Satu tempayan sempurna, satu tempayan retak. Tiap-tiap hari tuan dia bawa dari sungai ke rumah, pikul air. Ngek sampai ke rumah. Apabila tempayan yang sempurna ni bawa air, sudah pasti kuantitinya cukup. Sebab dia sempurna. Tapi tempayan yang retak, kerana retak, banyak air yang cecer tengah jalan. Sampai di rumah tinggal suku je. Hari-hari begitu. Satu hari berlaku dialog antara tempayan yang sempurna dengan tempayan retak. Tempayan sempurna kutuk. Yan, dia panggil Yan lah, tempayan kan. Yan, mu letak jawatannya jadi tempayan, mu jadi pasu bunga lagi bagus. Mu tengok air, cecer-cecer mu bawa pada sungai. Mu berhentilah tengok bagi orang muda. Mu nak pencen Allah, tengok bagi orang muda lah buat kerja. Tempayan yang sempurna ni cakap. Tempayan retak sedih, kecil hati. Orang tua kecil hati. Akhirnya mengadu ke ayah dia, mengadu ke tuan dia. Bah, saya nak letak jawatan jadi tempayan pikul air, saya nak duduk rumah jadi pasu bunga je. Ngapa ya nak letak jawatan? Okey kan? Gini tuan, saya rasa tak berfungsi dah, saya dah tua, retak banyak, air tak cukup semua bawa balik. Jangan begitu ya. Gini, awak perasan tak on the way balik, banyak bunga-bunga tepi jalan yang saya petik bawa balik letak di rumah. Perasan atau tidak? Oh, perasan tuan. Awak tahu siapa tanam? Siapa tanam tuan? Saya tanam. Awak tahu siapa siram? Tak tahu tuan. Awak lah yang siram. Sepanjang perjalanan, kerana awak ni keluar semua menitik-nitik banyak, awak lah yang menyiram pokok-pokok ni. Pada awak berikan keindahan kepada saya. Itu juga sumbangan awak, wahai Yan. Panggil Yan. Kalau nak cerita banyak tuan-tuan. Cerita KFC nak KFC. Ada KFC, sebab McDonald ramai tak makan, saya cerita KFC je lah. Colonel Harlan D. Sanders, yang muka putih, janggut putih tu bukan? Yang kita selalu pergi tu. Colonel Harlan D. Sanders, dia mulakan KFC masa umur dia 66 tahun. 66, umur pencen. Umur 66 dia mulakan. Tahun 1956, dia jual ayamnya, dia ambil komisen 4 sen untuk seketul ayam yang dia jual dekat restoran orang lain. Tapi kerana dia usaha, kini KFC ada hampir 10,000 KFC di seluruh dunia, ada 200,000 pekerja, jumlah tahunannya melebihi daripada 8.2 bilion USD tiap-tiap tahun. Marilah hadirin hadirat sekalian, kita berikhtiarlah, tanamkan dalam hati keyakinan bahawa apa juga masalah yang kita hadapi, kita boleh buat yang terbaik seperti yang telah kita ikrarkan. Saya ingin tinggalkan tuan-tuan dengan satu cerita. Ada satu orang pemuda yang menghadapi masalah tidak confident dalam kehidupan, selalu kecewa, selalu frust. Jumpa dengan satu orang pendeta, dia pun mengadu, "Tuan Guru, saya ni banyak masalah." "Apa masalah kau?" Dia pun cerita. Tok Guru tu senyum saja. Gini, mau pergi kat dapur, mau ambil kopi segenggam. Dia pun pergilah ambil kopi segenggam, bawa air secawan. Bila dah bawa, okey, sekarang mau curahkan dalam cawan. Dia pun curah. Bubuh air kacau. Minum sekarang. Dia fikir, ni nak ngobat ke maknya. Dia pun try lah. Pahit tu Guru. Habiskan. Tak boleh, pahit.
Tok Guru sengih. Hehehe. Mau ambil segenggang kopi lagi. Dia pun pergi ambil kat dapur, bawa pergi perigi di depan. Campakkan dalam perigi sekarang, campak. Kucak, ambil air sekelah. Minum sekarang, gogok, habis sekelah. Tok Guru ketawa. Hehehe. Apa Tok Guru, apa pelajarannya? Begini. Betapa besar pun masalah kita, ia hanyalah sekadar seperti segenggam kopi saja. Yang membezakan kau menghadapi masalah itu adalah besar mana bekas kamu gunakan. Kalau bekas kamu sekadar cawan kecil, dimasukkan segenggam kopi, memang pahit lah. Tapi bila bekas tu besar, kamu masukkan, kamu tak akan rasa apa-apa. Samalah kita menghadapi masalah. Masalah itu jangan kita perkecilkan. Masalah memang besar. Tapi yang paling utama, jangan kecilkan hati, besarkan gelas-gelas hati kita. Besarkan gelas hati kita. Nanti masalah masuk, dia jadi air juga yang boleh kita minum. Kan zaman kita budak dulu ada satu rancangan televisyen namanya Ultraman. Bagus Ultraman itu. Ultraman ni ceritanya, Ayata, zaman saya dulu Ayata become Ultraman. Dia ada baton dia bukan? Dia ada go macam-macam lah. Saya kenal Ayata je. Ayata, dia nak lawan dengan raksasa tu bapak nala punya besar, dia tak boleh lawan. Tembok, tak benar. Tapi apa dia buat? Dia transform diri dia. Dia bawa baton, Ayata become Ultraman. Akhirnya dia lebih besar atau sama besar dengan raksasa atau masalah dia tadi. Dia pun berlawan lah. Ya. Akhirnya dia fire. Dan dia menang. Saya kira cerita tu semua tuan-tuan tahu. Tapi apa pelajaran untuk kita? Kalau kita menghadapi dengan masalah, jangan perkecilkan raksasa itu. Besarkan diri kita. Barulah kita boleh selesaikan masalah. Kita masuk bilik air, kalau jumpa katak, melompatlah, takut. Tapi kalau tengah padang bola ada katak, kita sengih je sebab padang besar. Justru besarkanlah jiwa. Jangan besar kepala, besar jiwa. Orang memperkecilkan masalah, dia tak akan berjaya. Tapi orang yang membesarkan diri dia, insya-Allah dia akan berjaya. Selamat menjadi Ultraman kepada seluruh warga Bank Rakyat. Manusia giat, bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat, bekerja keras tak kenal penat, hati kukuh, fikiran bulat, memikul tugas, ianya taat. Jika ingin jadi pokok tinggi, bersedialah ditiup oleh angin. Kalau tak mau ditiup oleh angin, silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidup dipijak orang. Selamat memfire. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.